Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Ini ialah video keempat dalam topik reka bentuk pangkalan data 2. Jadi kita dah lihat tentang bagaimana kita menggabungkan antara gambar rajah REA untuk kitaran-kitaran tertentu, dan apabila kita dapat laksanakan gabungan tersebut, kita buat gabungan dengan baik, maka kita akan, ini adalah step kita lah untuk kita dapat mengelakkan daripada masalah anomaly, update, insert dan delete. Okey, tapi yang itu baru kita punya drawing lah. Kalau nak kata itu ialah kita punya blueprint. Itu kita punya reka bentuk. Itu macam kita punya architectural drawing lah. Okey, tetapi kita belum membina lagi. Okey, untuk kita membina, maka kita perlu ikut pula next step, iaitu daripada REA dan kita nak menghasilkan pangkalan data kita. Tadi baru kita punya reka bentuk. Jadi ada beberapa step, tak banyak. Okey, tak banyak tapi very detail lah. Okey. Pertamanya, create a table for each distinct entity in the diagram and for each many-to-many relationship. Okey, apa yang dikatakan kat sini, kita kena lihat daripada gambar rajah tadi. Kita buat table untuk setiap entity. Setiap entity dalam diagram kita buat table untuk dia, dan untuk setiap many to many relationship pun kita kena buat table. Okey, macam mana kita tengok balik ke gambar rajah kita. Okey, kalau kita lihat balik gambar rajah ni, kita akan arahan pertama tadi ialah kita perlu bina jadual untuk setiap entiti. Apa dia entiti? Maka entiti sebenarnya digambarkan oleh setiap segi empat ni lah. Ini semua entiti. Dua atau tiga ni ialah entity resource. Tapi kita dah ada mention tadi bahawa employee time kita tak perlu buat table. Okey. 3 ini dan 4 ini ialah entity untuk event. Jadi ada 7 event semuanya. Dan ini ialah entity untuk agent. Dan untuk agent ini kita buat entity mengikut unik lah. Maknanya kalau walaupun ni ada suppliers dan ini ada supplier satu lagi, kita hanya buat satu sahaja supplier. Jadi bila kita total up, kita akan dapati ada beberapa event, ada beberapa table yang kita kena buat. Ada beberapa jadual. Kita kena buat jadual untuk inventory, jadual untuk cash, jadual untuk take customer order, jadual untuk sale, untuk receive cash, untuk customer, untuk employee, kemudian untuk order inventory, receive inventory, disburse cash, time work, employee dah ada, supplier. Okey, kalau kita kira berapa tick kita kena buat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi yang pertama ni kita akan ada 12 table. 12 table kita kena perlu buat. Okey. Okey, dalam ini juga dia mengatakan bahawa pertama kita perlu create table for each distinct entity. So yang ni kita dah identify. Kemudian dia kata for each many to many relationship. Kita perlu buat table juga untuk setiap many to many relationship. Dalam gambar rajah ni, kita telah kenal pasti setiap entity, dan kemudian kita kena kenal pasti setiap many to many relationship. Setiap hubungan banyak kepada banyak. Macam mana kita tahu hubungan banyak kepada banyak? Kalau kita recall balik dalam kuliah lepas, setiap banyak kepada banyak kita identify bila ada hubungan antara dua entiti. Hubungannya di sebelah sini maksimum cardinality maksimum ni ialah banyak, dan di sini pun juga adalah banyak, maka ini ialah hubungan many to many. Jadi kita kena cari. Jadi daripada situ kita akan jumpa ini ialah satu hubungan, ini ialah satu hubungan banyak kepada banyak, ini ialah hubungan banyak kepada banyak, ini ialah hubungan banyak kepada banyak, ini ialah hubungan banyak kepada banyak, dan ini hubungan banyak kepada banyak. Itu saja. Yang lain ni ialah, kalau ini ialah hubungan satu kepada banyak, satu kepada banyak, ini ialah satu kepada satu, ini ialah hubungan satu kepada banyak, ini hubungan satu kepada banyak, ini ialah hubungan satu kepada banyak, dan seterusnya kita akan dapati macam itulah. Maknanya yang kita dapati ini saja. Jadi semua sekali hubungan banyak kepada banyak ada 1,
2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 5 table untuk many to many relationship. Maknanya in total kita semua sekali kena ada 17. Kita akan ada 17 table. Kalau lah perkara ni kita implement di dalam Microsoft Access, maka kita akan lihat caranya. Okey, kalau saya buka Microsoft Access, kita boleh follow ya. Okey, kita kena dalam Microsoft Access ni kita kena buka blank database. Okey, dalam blank database ni kita akan lihat bahawa sekarang ni dia dah buat siap-siap satu table, tapi kita semua sekali kita akan ada berapa table? Kita akan ada 17 table. 12 table untuk setiap entity dan juga 12 table untuk menggambarkan setiap entity tu, dan juga 5 table untuk menggambarkan entity yang berhubung secara banyak kepada banyak. Okey, katakan ini adalah table yang pertama dan kita just saya letak dulu satu dummy value lah. Okey. Nanti kita akan lihat dengan lebih detail. Okey. Jadi saya pun tutup. Okay, do you want to save changes to the design? Yes. Dan kita namakan dia sebagai table yang pertama. Okay, kalau kita recall balik, kita ada antara table resource yang kita ada inventory. Okay, so kita nampak di sini kita dah ada satu inventory table. Of course dalamnya tidak ada apa-apa lagi lah. Okay, tapi kita dah ada satu table, dan apa kita kena buat? Kita perlu buat 12 table lagi. Okay. Okay, saya dah wujudkan 12 table. Jadi selepas itu saya akan buat tables untuk setiap hubungan banyak kepada banyak. Jadi hubungan banyak kepada banyak kita gunakan dash lah pada nama dia. Jadi kita buat satu contoh, kita create satu table. Ini kita just masukkan dulu maklumat dummy ni supaya kita boleh save. Okay. So salah satu daripada hubungan banyak kepada banyak ialah antara inventory dengan sales. So apa kita buat? Kita buat sale dash inventory. Jadi kita ada satu jadual sales dash inventory. Saya telah buat lagi beberapa jadual untuk hubungan banyak kepada banyak. Jadi jumlahnya kita sudah ada 17 jadual yang kita telah buat di dalam pakalan data perakaunan kita.